Selamat petang, salam sejahtera. Petang tadi di Dewan Rakyat, di Dewan Parlimen heboh apabila kerajaan mengusulkan perbahasan laporan Ketua Audit Negara. Barisan pembangkang diketuai oleh Whip pembangkang iaitu Hamzah Zainuddin, Taqiyuddin Hasan, maafkan saya, telah pun menyatakan mereka tidak setuju. Bahkan mereka kata tidak pernah sebelum ini laporan Ketua Audit Negara dibahaskan dalam Dewan Parlimen. Perkara ini menimbulkan persoalan daripada jawapan yang lebih banyak. Persoalan lebih banyak daripada jawapan. Netizen dalam ruangan media sosial bertubi-tubi bersesi soal jawab. Mereka bertanya satu soalan yang hampir sama, yaitu mengapa Perikatan Nasional tak mahu membahaskan laporan Ketua Audit Negara itu. Dengan persoalan itu, mereka mula tanya lagi apa sebenarnya yang disembunyikan dalam laporan Ketua Audit Negara itu untuk tahun 2021. Apa sebenarnya dapatan laporan isi dalam laporan Ketua Audit Negara itu. Rupa-rupanya antara laporan yang terkandung dalam laporan Ketua Audit Negara itu ialah ahli parlimen PH soal isu bekalan alat COVID-19 yang rosak. Dalam laporan audit itu menulis bahawa beberapa ahli parlimen telah menyurut Kementerian Kesihatan KKM apabila membangkitkan persoalan mengenai bekalan perkakas COVID-19 yang rosak dan sisa peralatan semasa perbahasan laporan Ketua Audit Negara 2021. Hari ini Dewan Rakyat mendengar isu mengenai bekalan alat pernafasan yang rosak, penggunaan peralatan perlindungan diri PPE yang sangat kurang, serta pelanggaran data MySejahtera yang berlaku pada tahun 2021. Jimmy Puah Wee Shea, PH Tebrau, menyoal mengenai bekalan peralatan yang rosak disediakan semasa darurat pandemik COVID-19 dan KKM didakwa tidak dapat menjalankan dokumentasi yang betul dengan pembekalnya. Puah menyatakan sebanyak 136 unit ventilator telah dibeli oleh KKM tetapi hanya 28 daripadanya boleh digunakan. Manakala baki 108 alat bantuan pernafasan itu mengalami kerosakan. Bayangkan yang dibayar oleh KKM sebanyak 136 unit ventilator. Tetapi daripada 136 itu hanya 28 yang boleh digunakan. Selebihnya 108 pula rosak, tidak boleh digunakan. Ini satu kerugian besar dan nampaknya kalau bukan melalui laporan Ketua Audit Negara ini, semua netizen, rakyat tidak akan tahu tentang perkara ini. Berapa jutakah pembaziran yang berlaku dan persoalannya 108 alat pernafasan yang telah rosak ini dapat berhenti atau tidak, dapat ditukar semula oleh pengilang atau tidak, pembekal atau tidak. Kalau tidak, kemana 108 alat ini? Dan ini satu kerugian yang besar. Macam mana kita mengorder 136, dapat semua, tapi 28 saja yang bagus, 108 lagi rusak. Ini tentulah satu pembaziran tata kelola yang amat teruk sekali. Jelasnya lagi, daripada 108 unit yang rusak itu, hanya 15 daripadanya dikembalikan kepada pengilang untuk penggantian. Mengejutkan. Ini satu data yang mengejutkan. Bayangkan, 108 yang rosak itu, hanya 15 sahaja yang dikembalikan kepada pengilang untuk penggantian. Makna kata, lebih daripada 80 lagi alat ventilator yang rosak itu tidak dikembalikan kepada pengilang untuk penggantian. Menjadi persoalan di sini ialah mengapa itu berlaku? Kenapa ventilator yang rosak itu selebihnya tidak dikembalikan kepada pengilang dan tidak mendapat penggantian? Adakah berlaku salah urus di dalam pembelian? Tiada kad waranti ataupun tiada
risit pembelian atau sebagainya. Itulah kepentingan laporan Ketua Audit Negara perlu dibahas, dibentang di Parlimen, supaya semua uang yang digunakan semasa pasca darurat dan semasa darurat pandemik COVID-19 dapat diketahui. Lebih-lebih lagi, belanja dalam darurat itu adalah sesuatu yang amat besar sekali. Dan Anda pun tahu beberapa perkara yang mustahak tentang pengeluaran dana tersebut dilakukan semasa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri dan waktu itulah darurat dibuat. Tambah puah lagi, 93 unit ventilator yang rosak itu, rosak yang tidak dikembalikan kepada penghilang itu, untuk digantikan bernilai RM13 juta. Maksudnya, 93 ventilator yang rosak yang tidak dikembalikan kepada penghilang untuk penggantian itu, kita kerugian 13 juta ringgit. Boleh kata, benlah kan? Bakar begitu saja 13 juta, tak dapat apa-apa. Barang dapat tukar pun tidak, dapat diganti pun tidak, dibaiki pun tidak. Jadi dihantar ke mana 93 ventilator rusak ini? Nak dibuang 13 juta, nak disimpan rusak. Lagi bahaya, mau guna alat yang rusak untuk pesakit. Siapa yang sanggup kan? Nanti tiba-tiba kalau ada masalah, orang bukan tambah sehat, tambah mati lah pula. Jadi itu sebabnya beberapa orang antara penganalisis politik bersetuju dengan cadangan bahwa laporan Ketua Audit Negara itu dibentangkan dan dibahas di sidang Parlimen. Rupa-rupanya inilah perkara-perkara penting yang harus didedahkan dan dibentang, dijawab oleh orang-orang yang perlu pada waktu itu, terutamanya Perdana Menteri pada waktu itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan juga mungkin Kementerian Kesehatan Malaysia pada waktu itu, sewaktu darurat diisytiharkan. Tambah puah lagi, tiada dokumen pelantikan untuk perolehan ventilator antara pembekal dan kementerian. Itulah bahayanya apabila darurat diisytiharkan begitu sahaja, kata puah. Yang paling mengejutkan kita, pendedahan ini. Tiada dokumen pelantikan untuk perolehan ventilator antara pembekal dan kementerian. Ini sesuatu salah tabir keuangan yang paling berat sekali. Bayangkan nilai 13 juta, nilai puluhan juta ini, barang puluhan juta, tiada dokumen pelantikan untuk perolehan ventilator antara pembekal dan kementerian. Ini sesuatu yang amat malang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.